Hello, Assalamualaikum dan apa khabar semua? So, hari ni cikgu nak share sikit berkaitan dengan timeline. Ataupun kalau kita reflect balik pada video malasnya nak belajar, cikgu ada cerita tentang perlunya kepada matlamat dan objektif untuk setiap orang ada supaya bila kita nak, matlamat ni ibaratnya satu cahaya. So, bila kita nak jalan satu laluan yang gelap, laluan hidup kita sendiri, laluan perjalanan yang akan datang yang kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang, so kita dibantu di-guide untuk kita rancang. So objektif adalah ibarat perancangan kita untuk memudahkan kita pergi ke suatu tempat tu dengan mudah. Dia ibarat satu jalan yang gelap dan kita ada lampu yang menunjukkan jalan tersebut kalau ada objektif. Tapi kalau tak ada objektif, ibaratnya jalan tu memang sangat gelap. Walaupun corner macam mana pun kita terpaksa redah. Okey. So hari ni cikgu nak guide awak semua berkaitan dengan cara untuk guide laluan hidup awak sendiri menggunakan timeline. Timeline ni kita awak semua boleh ada kertas, boleh ada pen, dan kita buat kalau ada pembaris lagi cantik lah. Tapi kalau tak ada pembaris, buat satu line yang agak panjang. Cikgu akan buat untuk 5 tahun akan datang. So, dalam tempoh 5 tahun tu, benda ni sangat penting lah. So, contohnya macam ni. Okay, awak boleh tengok. Kat sini cikgu buat 3 timeline. Tapi, kita buat satu saja untuk kertas awak. So, untuk timeline ni, awak boleh buat contohnya awak sekarang ni dah berada di tingkatan 3. So, dalam 5 tahun akan datang, mungkin awak dah di universiti. Okay, so tingkatan 3 awak boleh tulis satu garisan. Okay, di sini yang pertama tingkatan 3, lepas setahun tingkatan 4, and then tingkatan 5. So tingkatan 3 ini atas dia kita tulis PT 3. So tingkatan 5 kita tulis SPM. Cuma bila berada di tingkatan 3, kita tahu tahun lepas kerajaan dah umumkan tak ada aliran-aliran yang tertentu apabila berada di tingkatan 4. So, aliran tingkatan 4 ni pun sangat penting apabila kita mendapat keputusan PT3. So, daripada sekarang lagi, awak dah kena merancang subjek apa yang saya kena skor bagus, berapa banyak A yang saya kena dapat sebagai pelajar PT3 untuk saya memilih aliran untuk akan datang, dan syaratnya akhirnya ini juga aliran ini akan menentukan kerjaya awak akan datang. So daripada tingkatan 4 ni akan menentukan waktu selepas ni SPM, selepas SPM ini. So penting ke tidak tingkatan 3? Yes, sangat penting sebenarnya. Alright. So katalah awak ambil PT3, awak ambil subjek yang kebiasaan biasa kita ambil 9 subjek, 8 subjek lah. Okay. Tapi ada setengah sekolah dia akan ambil bahasa Arab komunikasi. Okay. So katalah awak nak jadi seorang doktor. Bila nak jadi seorang doktor, syaratnya adalah subjek sains dan matematik. Even kalau masa zaman sekolah cikgu dulu, kalau nak ambil bidang sains ni, nak ambil aliran sains, syaratnya paling kurang dapat 7A. So 7A dalam PT 3. So siapa dapat 6A ke bawah, anda dia akan dicadangkan untuk masuk ke aliran account ataupun ke aliran ekonomi. So benda tu bergantung kepada sekolah lah, sistem sekolah. Even kalau di MRSM pun bermula tahun 2021 nanti insyaAllah 2020 kita akan adakan exit policy. So siapa yang ambil PT 3 tahun ini akan perlu melalui exit policy kalau nak sambung lagi tingkatan 4. Supaya apa? Okey, ni cikgu nak cerita. So katalah ini sekarang ni kita nak buat timeline kan, PT 3. So tuliskan semua subjek-subjek awak yang ambil PT 3 tahun ni. Okey, BM, BI, sejarah, PI, sains, matematik, okey, BM penulisan, BM pemahaman apa semua. Okey. So bila dah selesai PT 3, awak kena tulis 11 subjek tu awak nak dapat berapa A. Okey, katalah awak dapat kat sini subjek sains dengan mat awak target untuk dapat B. Okey. So kalau dekat sekolah awak yang dapat B sains dengan mat tak boleh sambung dalam bidang sains. So tercapai tak untuk
awak menjadi seorang doktor. Tu syarat dia. So, penting ke tak PT3? Yes, sangat-sangat penting sebenarnya soalan peperiksaan PT3. Dan pentingnya timeline ini, perancangan dan objektif ini supaya bila awak nak belajar tu, yes, aku ada sebab nak kena belajar betul-betul untuk subjek Math dengan Sains ni. Sebabnya, bila aku belajar betul-betul, aku akan dapat aliran Sains. Katalah, cikgu saya memang tak target nak jadi apa. Yes, terpulang kalau awak rasa macam awak nak memilih untuk tak target nak jadi apa, tak ada matlamat hidup, tak ada objektif. Awak pernah dengar tak orang yang melalui perjalanan yang lama untuk dia berjaya? Cikgu tak kata awak takkan berjaya, tapi dia akan melalui kesukaran yang agak payah. Even cikgu banyak kali setiap tahun pelajar lepasan SPM, memang akan ada yang menunjukkan ataupun bercerita dan share dengan cikgu, saya menyesal saya tak belajar betul-betul sebelum ni, sebab nak pilih UPU pun payah. Saya menyesal saya tak belajar betul-betul sebelum ni, sebab impian yang saya nak sebelum ni, nak jadi doktor ataupun nak jadi benda lain, tak tercapai. Itu adalah penyesalan yang sebabnya objektif tak ada, matlamat hidup tak ada. Bila tak ada matlamat, kita tak akan susun guideline apa ataupun tindakan-tindakan kita seterusnya, betul tak? Okay, so bila kita berada di PT3, next tingkatan 4 dan SPM tingkatan 5. So and then barulah kita boleh tak target pula SPM tingkatan 5, kita akan dapat berapa A untuk terus mendapat sambung ke matrik atau diploma. Even matrik dengan diploma, kalau SPM tu kita tak merancang daripada awal berapa A aku kena ambil, subjek apa yang aku dapat cemerlang. So kita mungkin akan berbeza juga keputusan waktu matrik nak sambung matrikulasi ataupun diploma. Awak kena tahu ada beza matrikulasi dengan diploma, iaitu daripada beza tempoh belajar. Ada orang belajar lama, ada orang belajar sekejap. Kenapa kalau peringkat-peringkat umur cikgu ni dah ramailah kawan-kawan yang dah berjaya, yang dah jadi doktor, yang dah jadi engineer. So ada yang cepat, umur 23 dah boleh bekerja. Ada yang 24 baru dah dapat kerja. Ada yang 25 baru habis belajar. Okay, so timeline kita berbeza, yes. Tapi kalau kita tak buat timeline ini dengan perancangan yang betul, kecuali dengan ujian-ujian yang Tuhan bagi, yang Allah bagi, so yang tu kita tak dapat nafikan. Tapi tu kita tetap di jalan yang perancangan kita sendiri. Tapi bila kita tak ada langsung jalan, kita serah diri, ibaratnya kita jalan, kita redah sini. Kejap, result tak berapa nak cemerlang, kita sambunglah sini. Orang kata sambung sini. Orang kata ambil diploma, ambil diploma. Okay. Dan even ada yang lagi agak worse. Cikgu pernah jumpa, dia tak tahu dia nak jadi apa. Result SPM dia agak cemerlang sebenarnya, sebab perancangan dia mungkin waktu dia nak belajar tu dia budak yang pandai, dan even waktu dia nak belajar tu dia berusaha betul-betul untuk gembirakan mak ayah. Matlamat dia, objektif dia yang pertama adalah untuk gembirakan mak ayah untuk SPM. So berjayalah. Tu penting juga ada matlamat. Tapi lepas tu dia tak tahu dah matlamat dia nak jadi apa, dia nak kerja kenapa. In the end dia sambung belajar, dia bertukar-tukar bidang. Mula-mula dia ambil bidang pengajar Islam, lepas tu dia ambil bidang kaunseling, lepas tu ada yang bertukar pada bidang lain pula. So akhirnya cikgu pun tak pasti, sebab ambil masa yang agak lama juga untuk dia belajar. Cikgu tak pasti dia habis belajar ataupun tidak. So benda-benda ni kita tak nak berlaku dalam hidup awak. Dan ada juga yang kita tengok, sebab sayang lah, bagi cikgu sayang, sebab objektif tak ada, matlamat hidup tak ada, akhirnya dia mencuba di jalan yang gelap, dan akhirnya tak sampai kepada destinasi. Yang sedangkan dia tu adalah pelajar yang bagus dan sangat berpotensi untuk berjaya dalam hidup. Maksud cikgu berjaya dalam hidup ni adalah dapat menyumbang banyak lagi kepada masyarakat. Okey. So PT3, tingkatan 4, tingkatan 5, matrikulasi dan seterusnya. Ada juga yang buat daripada sekarang ni dia berada di tingkatan 1. Contoh timeline cikgu buat line kedua ni adalah bermula daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. So bila berada di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, target dia lebih jelas. So daripada dia sekarang ni berada tingkatan 1, berapa result yang aku nak dapat untuk tingkatan 3? Macam mana aku nak kena skor untuk tingkatan 3 dapat straight APT 3? So dia dah letak target awal.
Dan ramainya yang berusaha yang letak daripada form 1 lagi dia dah ada target, selalunya lah yang cikgu dah guide dan yang cikgu jumpa, dia memang akan dapat cemerlang untuk PT3 dia. Dan kalau dia tidak terleka dalam bimbingan lagi, so dia akan juga cemerlang dalam SPM dia. Okey. Namun juga kalau sekarang ni cikgu buat timeline yang ketiga, iaitu objektif timeline ni untuk pelajar SPM. So kalau pemula dengan tingkatan 5 sekarang ni SPM, so dia kena senaraikanlah SPM dia, subjek apa dia ambil, apa A yang dia dapat, subjek apa. So lepas SPM dia dah kena plan. Kalau nak sambung diploma, berapa kelayakan? Selalunya diploma kelayakan adalah paling kurang C. Kalau matrikulasi paling kurang C juga. Kalau di asasi agak tinggilah. So asasi di setiap universiti ni selalunya ada yang meletakkan syarat untuk 4 atau untuk 4A, ada 3A, ada yang meletakkan syarat paling kurang B. Terutama kalau yang bidang-bidang yang kritikal, contohnya medicine, pharmacist, selalunya benda ni dah ditetapkan dalam Board of Medicine. Maksudnya dia kena syarat di SPM dia mesti adalah B untuk subjek-subjek kritikal, iaitu subjek biologi, physics, chemist, AdMed dan MedMod. So kalau kita tak plan daripada sekarang, kita tak nampak, relax lah, aku belajar dulu dapat berapa tu, relax lah. So bila kita tak letak matlamat ni, so kita tak tahu tindakan kita nak buat apa untuk SPM. Kalau kita dah letak paling kurang subjek ni, so aku kena push hard untuk subjek kritikal ni supaya nanti aku boleh senang nanti sambung asasi ataupun matrikulasi aliran sains juga untuk next year, and then aku boleh sambung ijazah dalam perubatan ataupun farmasi ataupun yang awak minat bidang-bidang sains lah selalunya. Okay, so in the end lepas ijazah 4 tahun awak pun boleh kerja. Okay, itu adalah yang membezakan antara orang yang mempunyai perancangan ataupun kita panggil objektif, dan sebab untuk objektif, supaya bila objektif tu akan menjadi sebab untuk awak rasa nak belajar. Okay, so tu antara sebab lah. Okay, tapi selain tu ada orang kata, alah, apa yang penting sangat saya nak ada objektif untuk ni, kalau saya tak belajar betul-betul pun saya boleh buat bisnes. Okay, so kita nak tanya, bila buat bisnes ni perlu pada ilmu, betul? Okay, even nak buat bisnes pun, katalah lepas SPM awak nak buat bisnes. Okay, so lepas SPM awak nak buat bisnes, berapa tahun lagi? Dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okay, bisnes awak dah macam mana? Orang macam ni pun perlukan objektif. Okay, katalah dia tak nak sambung belajar, nak buat bisnes. Bisnes apa? Macam mana? Apa target untuk income dia? Berapa dia nak tampung untuk bayar pekerja apa semua? Benda tu pun sangat penting. Cikgu ingat masa cikgu belajar dulu, waktu tu ada kawan yang berniaga. Okay, kawan ni dia kata apa tau? Okay, Asma, dia kata kalau kita nak berniaga, setiap hari kita kena tulis berapa jumlah yang kita nak dapat dalam perniagaan tersebut. Contohnya lah, dalam dalam sebulan ni aku nak dapat RM10,000. Okey, waktu tu kami sama-sama belajar dan kami sama-sama berniaga lah juga. Okey, so dia akan tulis setiap hari matlamat dia ni di dalam bilik dia. So setiap kali dia bangun tidur, di belakang pintu sebelum dia keluar rumah, dia akan tengok matlamat dia. Dan benda ni terbukti dan tercapai juga, yang akhirnya dia berjaya mendapat pendapatan tu dan lebih lagi selalunya dalam setiap bulan. So yang ni mungkin angka yang kecil, tapi kalau kita lihat dari segi organisasi, dari segi perniagaan, semua benda perlukan objektif dan matlamat. Ini kan pula awak nak belajar, so perlu ada sebab dan matlamat untuk awak belajar. Bukan hanya untuk di sini, tapi untuk yang akan datang. Mungkin nanti boleh sumbang pada masyarakat, boleh ajar lagi ramai orang, boleh bagi kebaikan lebih ramai orang, dan akhirnya mendapat pahala, dan akhir nanti untuk
kita sebagai saham, akhirat nanti kalau sebagai Muslim. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.